Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan bersempena dengan hujung minggu di cuti-cuti sekolah, cuti Deepavali yang panjang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang pada hari ini, kalau ada dalam keadaan tak berapa nak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Amin. Jadi hari ini Abang nak ceritakan pengalaman daripada seseorang yang telah bekerja dekat Tanah Arab, negara Teluk. Sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau cerita tentang hantu ataupun benda-benda yang berkaitan dengan alam sebelah ni, memang alam sebelah dekat negeri Arab bagi Abang antara alam yang menakutkan. Dia punya syaitanir rajim tu memang betul-betul syaitanir rajim. Bukan yang kalau kita masih lagi boleh lagi dipertimbang-timbangkan, baca ruqyah pun boleh. Ini kadang-kadang ruqyah pun tak jalan. Dia punya cara lain macam. Cerita ni disampaikan oleh seorang abang yang berlaku pada tahun 2008. Dialami oleh kawan-kawan dia. Tapi bukan dia. Diceritakan pengalaman kawan-kawan dia, bagaimana kawan-kawan dia mengalami sesuatu yang sangat pelik dan luar biasa di kat tengah padang pasir. Jadi ceritanya bermula dulu 2008-2007 berlaku satu gelombang orang-orang Malaysia akan bekerja dekat Tanah Arab. Bekerjalah kat sana dengan gaji yang besar, dengan fasiliti yang banyak, termasuklah seseorang yang dikenali dengan nama Abang Abu. Jadi Abang Abu pun pergilah dengan dia punya berkat, dia punya pengalaman, dia punya kemahiran, dia pun dijemputlah untuk bekerja dekat Tanah Arab dan dia bekerja dekat sana dengan sekelompok orang Malaysia. Jadi daripada 2007-2008 tu, mula-mula mereka tak berapa nak faham sangat tentang kehidupan orang Arab. Tapi bila dah setahun, 2 tahun duduk dekat Tanah Arab, barulah mereka tahu rupanya dekat Tanah Arab ni orang-orangnya ada 2 aktiviti berbeza mengikut musim. Kalau pada musim panas, mereka kalau waktu cuti lebih banyak menghabiskan masa di shopping-shopping mall. Makan-makan, menikmati aiskrim. Itu kalau masa musim panas. Tapi kalau waktu musim sejuk, mereka ni suka tinggal, mereka ni suka bercuti dekat tengah padang pasir. Ramai-ramai, packing-packing, kemah-kemah, bawa ke tengah padang pasir, dirikan kemah kat padang pasir, menikmati bukit-bukit pasir yang seluas jauh mata memandang dan juga hawa dingin yang ada pada waktu malam. Itulah aktiviti orang Arab. Abang belum pernah jadi orang Arab, jadi abang mengiyakan aja. Jadi ceritanya, bila dah lama sangat duduk dekat Tanah Arab ni, akhirnya Abang Abu dan beberapa orang kawan dia yang memang sama-sama bekerja dekat Tanah Arab, orang-orang Malaysia, mereka pun dah terikut dah cara orang Arab ni. Bila sampai musim panas, pergi lepak dekat shopping mall. Bila sampai musim sejuk, mereka akan pergi bercuti pada hujung minggu ke tengah padang pasir. Cuti dekat negara Arab ni adalah jatuh pada Jumaat dan Sabtu, Ahad pula kerja. Jadi pada satu hari tu, Abang Abu ni cakaplah dengan kawan-kawan, dengan anak-anak buah dia, jomlah kita pergi bercuti kat tengah padang pasir. Tapi dia orang kata, alah, tengah padang pasir yang selalu-selalu kita pergi tu tak naklah Abang Abu, ramai sangat, berumun-rumun orang. Jadi kita pergi cari padang pasir yang lain. Tak terfikir ke? Kalau abang memang tidur lah, okey. Jadi dia kata, jomlah kita cari padang pasir yang lain. Abang Abu kata, bahaya sebab satu, kita tak tahu kawasan padang pasir tu ada binatang ke, ada ular ke, apa kan. Lagipun kawasan-kawasan yang jarang didatangi orang Arab tu, logiknya orang Arab pun tak datang, kenapa kita nak datang? Jadi yang orang-orang Malaysia cakap, kita adventurous sikit lah. Abang Abu carilah tempat-tempat yang orang Arab tak pernah pergi. Jadi kita boleh menerokai kawasan baru. Bila dengar idea macam tu, Abang Abu pun bersetujulah. Okey, cuma dengan syaratnya kita tak boleh terlalu jauh sangat daripada jalan besar. Jadi daripada jalan besar tu nak menghala ke
kawasan padang pasir itu adalah jaraknya lebih kurang 100 meter ke 200 meter lah, tidak terlalu jauh. Dengan kata lain, jangan lebih daripada 30 minit perjalanan daripada jalan besar. Itu je lah, supaya untuk mengelakkan daripada kita ni tersesat barat. Okey. Jadi pada hari yang ditetapkan ni, diorang mau berenam lah pergi. Ya, ada Abang Abu, ada Rafi, ada Zahid, ada Ali, ada 6 orang semua sekali bergerak lah ke kawasan padang pasir yang mereka cadang-cadangkan. Okey, bila sampai dekat padang pasir itu, memang keadaan kiri dengan kanannya tak ada orang. Memang padang pasir seluas jauh mata memandang. Diorang pun keluar daripada jalan besar menghala ke kawasan perbukitan di kawasan padang pasir itu. Jadi bila dah berjalan 30 minit, diorang berada dekat tengah-tengah padang pasir. Adalah 2 bukit dekat kawasan padang pasir itu, cuma keadaannya memang cukup Masya Allah cantiknya. Diorang pun dirikan kemah. Waktu tu jam menunjukkan pukul tengah hari. Tak berapa nak panas sangat sebab waktu tu kan musim sejuk kan. Jadi walaupun siang, hari Khamis, lupa nak beritahu hari Khamis, diorang pun dirikan kemah. Lepas dirikan kemah, siap-siap dirikan kemah, diorang nyalakan unggun api. Selepas nyalakan unggun api, macam biasa aktiviti yang memang tak akan dilepaskan ialah mereka akan panjat bukit pasir dan duduk di atas bukit pasir. Si ada bawa kerusi lagi dan menikmati pemandangan padang pasir yang cukup luas terbentang. Jadi habis-habis diorang nyalakan unggun api, makanan semua dah bawa, dah siap solat asar semua, berlarilah diorang 6 orang naik atas bukit. Bila sampai dekat atas bukit tu, letaklah kerusi, bawalah air, sambil-sambil pakai hegal tu, cermin mata hitam. Jadi pakai seluar camel, boot jangan lupa pakai, ya boot camel sebabnya takut ada ular kan kat padang pasir. Diorang duduklah dekat atas puncak bukit tu, menikmati kawasan pemandangan yang cukup cantik sambil berborak-borak ceritakan politik Malaysia. Kenapa gelap? Okey. Okey, terus. Jadi selepas dah habis tu, dah nak ke maghrib, mereka pun turunlah ramai-ramai daripada bukit tu. Ada 2 bukit je, jadi satu bukit tu rendah, ni naik bukit yang paling tinggi. Jadi diorang turun daripada bukit, lepas tu diorang pun duduk dekat unggun api, keluarkan makanan, keluarkan air, mereka pun mulalah masak sementara nak menunggu azan maghrib. Bila dah mencacak-cacak semua barang-barang semua yang nak dimasak semua, diorang pun dirikan solat maghrib, selepas itu makan, lepas tu diorang dirikan solat isyak, lepas tu diorang pun relax. Okey, yang ni baru nak mula cerita, mukadimah sampai 5 minit. Lepas habis makan tu, main-main gitar sambil-sambil bercerita tentang politik Malaysia. Diorang pun tiba-tiba salah seorang daripadanya, iaitu Abang Saleh, sakit perut. Macam biasa, kalau memang diorang dah selalu beraktiviti dekat tengah padang pasir, kalau sakit perut, mereka akan pergi ke kawasan yang agak jauh sikit daripada situ, berjalan kaki dengan ada air, dengan ada tisu semua. Mereka akan buang air dekat situ, dah sudah cebok, lepas tu lap-lap semua, kimbuslah kita punya najis dengan padang pasir. Salah, dengan pasir. Jadi diorang, masa tu Abang Saleh nak pergi, dia kata macam takut, dia kata sebab ini pertama kali kita pergi tempat ni kan. Dia minta lah Abang Zaid dan juga Abang Ali, temankanlah, dia kata dia dah tak sedap ni. Okeylah, tak apalah. Bila dengar macam tu, diorang pun pergilah bertiga ngungung sampai kat tempat tu, agak jauh sikit daripada kemah. Masih lagi boleh nampak unggun api, tapi sayup-sayup lah, tak naklah berak dekat sangat kan, berbau kan satu kawasan tu. Jadi dia pun buang lah air. Jadi bila dia dah buang air, yang 2 orang kawan dia lagi pergi memandang di kawasan lain lah kan, sambil siap-siap rokok. Tak adalah memandang member yang tengah membuang hajat tu. Wow, macam tu tak adalah. Jadi dia pandanglah tempat lain yang Abang Saleh tadi berhabis-habis buang. Lepas tu dia pun cebok-cebok. Lepas dah cebok-cebok, dia macam bersenang-senang lah. Tiba-tiba dengar perempuan menjerit, tapi suaranya cukup panjang. Dia punya menjerit tu seolah-olah tak ada nafas yang berhenti. Dah sasar. Itu bukan manusia. Jadi bila dengar macam tu, diorang dah mula rasa ketakutan. Ini tempat yang kita tak pernah pergi. Dan orang Arab sendiri tak pernah pergi. Bahaya ni. Cepat-cepatlah kita berkemas. Jomlah kita balik ke kemah. Jadi diorang ni pun kemas-kemas, cebok-cebok apa yang patut, kimbus-kimbus apa yang patut. Diorang pun terus berlari ke arah kemah tu.
Waktu tu diorang berlari sepanjang tu memang dengar suara perempuan yang menjerit tak berhenti. Menjerit sentiasa. Bukan sayup-sayup, cukup kuat. Kenapa bergemang lain macam ni? Dia punya menjerit cukup kuat, cukup menakutkan. Semakin mereka berlari ke arah kemah, semakin suara tu betul-betul berkumandang, menyebabkan mereka sendiri rasa tak tentu arah. Lemah kaki pada waktu tu, sebab suara tu memang kita tahu bukan daripada alam kita. Berlarilah diorang sekuat hati, berlari. Tengok jam, 30 minit berlari. Tapi belum lagi sampai dekat tapak kemah. Api nampak. Unggun api duk menyala-nyala. Kenapa kita dah berlari 30 minit tapi masih lagi belum sampai? Sudah, kita dah kena game dengan makhluk ni. Tak apa, kita terus lagi berjalan. Berlari lagi, berlari. Tambah 5 minit berlari. Pada waktu tu berpeluh. Dah tak boleh nak cakap, dah tak rasa apa dah. Tetap juga suara perempuan yang menjerit tu berkumandang cukup kuat. Seolah-olah berada di sekeliling mereka. Walaupun pada waktu itu dia tahu dia berada jauh di kawasan bukit-bukit pasir. Jadi pada waktu tu mereka berhenti, ambil nafas, ambil nyawa sekali. Sebab dah terlalu kepenatan. Minum air, relax. Lepas tu Abang Saleh cakap macam ni, kita tak boleh buat apa-apa. Kita minta tolong daripada Allah Ta'ala. Azan. Kita azan. Jadi salah seorang daripada abang tu pun azan lah. Azan. Bila azan berkumandang, barulah mereka ada kekuatan tambahan. Dan pada waktu tu dia azan cukup kuat, bergema satu kawasan padang pasir itu, menyebabkan suara perempuan yang menjerit berhenti tiba-tiba. Dan mereka terus berlari ke arah padang pasir. Salah, berlari ke arah unggun api. Dan mereka sampai pada waktu tu mereka nampak kawan-kawan mereka bertiga ni tengah kemas barang. Okey, itu kita tamat kat situ. Kita sambung cerita yang pandangan daripada orang yang ada dekat kemah pula. Jadi dekat kemah tu ada abang Abu tadi, abang Abu dengan beberapa orang, 3 orang lagi kawan dia. Tengah-tengah dia orang ni menikmati malam dengan unggun api, dengan makanan barbecue yang dah dibakar-bakar. Tiba-tiba dengar suara perempuan menjerit. Sebenarnya ni suara yang sama dengan yang Abang Saleh dengar tadi kan. Jadi yang ni Abang Abu dengan kawan-kawan dia dengar perempuan menjerit suara yang cukup kuat, cukup nyaring. Itu adalah petanda apa? Kita kena pergi daripada tempat tu secepat yang mungkin. Kita telah buat sesuatu membuatkan mereka marah. Jadi pada waktu tu Abang Saleh cuba hubungi, Abang Abu cuba hubungi Abang Saleh yang tengah buang air besar tadi tu. Cuba hubungi dengan harapan dapat signal supaya mereka cepat balik. Kita nak kena kemas, kita kena balik malam ini juga. Kerana kalau kita tinggal di sini, mungkin perkara yang lebih menakutkan berlaku. Jadi sambil yang ada seorang sambil mengemas, ada seorang sambil dapatkan signal untuk telefon si Abang Saleh yang tengah buang air tadi. Tengah-tengah diorang kecoh-kecoh bertiga kemas, tiba-tiba mereka bertiga terdiam. Kerana dekat atas satu bukit, dia ada 2 bukit kan, dekat atas satu bukit berdiri seseorang makhluk, yang mana seluruh badannya dilitupi dengan jubah berwarna hitam. Yang peliknya lagi, tangan dia melebihi dari lutut. Jadi tahulah itu bukan manusia, itu adalah makhluk yang tinggal dekat kawasan padang pasir itu. Pada waktu tu mereka tergamam, tak tahu nak buat apa. Memandang ke arah makhluk tu, menghabiskan masa beberapa minit sebelum mereka sedar. Tiba-tiba 3 orang kawan mereka datang. 3 orang kawan mereka datang dan keadaan kawan mereka pun muka pucat dan mereka semua tahu yang mereka sekarang ni tengah diganggu oleh sesuatu. Dan tengah-tengah kemas tu, yang tiba-tiba terdiam tengok makhluk tu, 3 orang sampai, mereka berenam tergamam. Nampak makhluk tu di atas bukit. Mula-mulanya mereka ingatkan tu hanya bayangan. Tapi benda tu cukup tinggi. Memang bukan manusia. Bila nampak makhluk tu di atas bukit, tahulah mereka kena pergi dari tempat tu segera. Selepas habis berkemas, mereka semua naik dekat atas kenderaan yang mereka bawa dan mereka pun terus tinggalkan tapak perkemahan, matikan api. Dan daripada jauh mereka masih lagi nampak makhluk sebelum tu. Abang lupa nak cakap. Sebelum mereka bergerak, mereka sempat azan.
sempat bagi azan dan makhluk tu hilang daripada bukit tu. Itu je lah. Jadi mereka teruskanlah perjalanan keluar daripada kawasan tu. Berjalan mengambil masa 2 jam. Tetap juga mereka tidak keluar daripada kawasan tapak perkemahan. Padahal jarak di antara tapak perkemahan tu dengan jalan besar hanya 30 minit. Tapi kali ini sudah memandu selama 2 jam tapi belum juga sampai ke jalan besar. Mereka dah tersesat dekat tengah padang pasir. Mereka terus berjalan dengan berpandukan lampu kenderaan dengan keadaan padang pasir yang memang tak ada lampu, gelap gelita. Mereka cuba juga cari jalan tapi 2 jam tak jumpa jalan. Pada waktu itu mereka berhenti sebentar dan mereka memandang ke arah sekeliling menggunakan lampu spotlight yang mereka ada. Rupanya mereka berada di tengah-tengah padang pasir yang mana keliling mereka adalah puluhan bukit pasir. Yang mana benda itu adalah sangat tak logik. Kerana waktu mereka mula-mula sampai hanya ada 2 je bukit pasir. Itu pun berjarak jauh. Tapi pada waktu tu mereka ada di tengah-tengah padang pasir yang gelap dan puluhan, ratusan bukit pasir mengelilingi mereka seolah-olah tidak memberi laluan untuk mereka balik. Pada waktu tu semua orang dalam keadaan ketakutan, tak tahu nak buat apa. Macam-macam surah dah mereka baca, macam-macam ayat ruqyah mereka baca, tapi tetap juga belum jumpa jalan penyelesaian. Mereka naik semula dekat atas jeep, atas kenderaan dan teruskan berjalan. Teruskan memandu, tambah lagi memandu lagi 1 jam. Tetap juga tak sampai dan mereka dah rasa kepenatan dan perlu buat sesuatu. Apa kata kita laungkan azan, kata Abang Saleh, dan idea itu disambut baik oleh semua. Mereka berhenti, Abang Abu angkat tangan dan laungkan azan sekuat-kuatnya. Waktu tu mereka betul-betul berada di tengah padang pasir yang gelap dengan puluhan bukit. Selepas azan dikumandangkan, mereka nampak satu makhluk yang sama macam mereka nampak tadi di salah satu bukit. Yang makhluk tu seolah-olah mengejek mereka, kalau apa pun yang korang baca, aku tak akan lepaskan. Macam itulah keadaannya. Dan mereka semua terdiam. Dilaungkan sekali lagi azan. Azan yang kedua ni tujuannya memang betul-betul mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan jalan keluar. Selepas azan kedua dilaungkan, makhluk yang ada dekat atas bukit tu tiba-tiba terbang menurungi bukit dan hilang. Mereka dalam keadaan ketakutan, takut makhluk tu pergi ke arah mereka dan mereka naik semula ke atas kenderaan dan teruskan berjalan. Terus berjalan. Akhirnya mereka tak tahu kat mana mereka sekarang. Kerana mereka masih lagi berada di tempat yang sama, dikelilingi bukit yang puluhan, ratusan bukit gelap, bukit-bukit hitam. Pada waktu tu mereka dah dalam keadaan kepenatan, berserah kepada Allah Ta'ala. Mereka berhenti, mereka turun daripada jeep, daripada kenderaan sekali lagi, dan mereka buat sembahyang hajat. Mohon pada Allah Ta'ala. Azan sudah, selawat sudah, ruqyah sudah. Jadi kali ini mereka tutup dengan sembahyang hajat. Moga pertolongan daripada Allah Ta'ala supaya dibukakan jalan untuk mereka balik bertemu keluarga. Selepas habis solat hajat, mereka naik semula ke dalam kenderaan dan mereka merehatkan badan. Merehatkan badan kerana mereka tidak ada lagi ikhtiar yang mereka perlu buat. Itu pun dah sampai ke tahap yang terakhir dan akhirnya semuanya tertidur. Sedang mereka semua tertidur, tiba-tiba Abang Abu dikejutkan dengan bunyi telefon. Lupa abang nak beritahu, sepanjang peristiwa ni signal tak ada tau. Jadi waktu tu tengah-tengah tidur tu dah dekat dalam jeep, tiba-tiba mereka dapat panggilan telefon. Dan Abang Abu yang dapat. Bila Abang Abu angkat telefon tu, yang telefon tu bos dia. Bos dia tanya, kenapa tak datang kerja? Sekarang ni dah pukul 11 pagi. Memang pada waktu tu sudah terang. Diorang bila dapat telefon tu, diorang pun tanyalah, tak apa bos, tak apa, hari ni kan hari Jumaat kan? Dia kata, bukan, hari ni bukan hari Jumaat, hari ni hari Ahad. Dengan kata lain, mereka dah tersesat dekat tengah padang pasir daripada hari Khamis menjejak sampai ke hari Ahad. Semua terpinga-pinga. Mereka keluar daripada kenderaan semula dan mereka sangat terkejut. Sebenarnya mereka betul-betul berada di sebelah jalan besar.
Memang sebelah, tapi itulah pengalaman yang dikatakan pengalaman kan berada di kawasan padang pasir yang tak tahu siapa tuan punyanya. Rupanya mereka dah duduk di situ daripada hari Khamis menjejak ke hari Ahad. Dan mereka pun naik ke dalam kenderaan semula, balik semula ke ofis dan mereka terangkan semua apa yang berlaku. Dan bos-bos Arab tu bagi tahu itu tindakan yang tidak sangat tidak cerdik. Kalau tempat tu orang Arab tak pernah pergi, jangan gatal-gatal pergi, kerana memang ada sesetengah tempat dihuni oleh makhluk-makhluk alam sebelah, yang mana makhluk-makhluk ni ada yang beragama Islam dan mereka sangat kasar. Sebab itu orang-orang Arab sendiri tak berani nak pergi, kerana mereka kalau pergi menghadapi situasi yang sukar. Dan inilah salah satu benda yang dielakkan oleh orang Arab, tapi dialami oleh orang-orang Malaysia yang nakkan adventurous. Dan mereka pun ambil cuti 1 hari sebab dah kepenatan, dan baru esoknya mereka datang. Itulah pengalaman yang cukup memberi pengajaran. Kalau orang Arab tak pergi situ, jangan pergi. Kerana mereka dah hidup dekat situ ratusan tahun. Mereka tahu tempat-tempat yang mana ada dihuni oleh makhluk alam sebelah yang kasar ataupun selamat untuk didatangi. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran hiburan kita di hujung minggu hari Sabtu. Pada yang bercuti, yang memandu, hati-hati dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat selalu. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada adik Yasmin. Dia mohon doa daripada kita semua. Dia kata hujung bulan ni, bulan 12, hujung bulan 12, dia akan menduduki peperiksaan SPM dan dia mohon doa daripada semua yang ada di sini. Semoga dapatlah dia menjalani peperiksaan SPM dengan lancar dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Yasmin, kami doakan semua semoga SPM-nya sangat cemerlang dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang anak. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat uminya, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 11, iaitu Puan Muhaidah. Dan di kesempatan ini daripada pihak JSPN mengucapkan selamat hari jadi buat Puan Muhaidah. Semoga dipanjangkan umur Umi, diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam rahmat Allah buat Umi yang dikasihi. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang ayah, iaitu Muhammad Nazri. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Fakih, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 11, genap umur 8 tahun. Dengan ucapan semoga panjang umur, semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan, dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Uncle juga nak mengucapkan selamat hari jadi buat Fakih. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang ayah yang menggunakan nama nickname Ales Keteskete, kalau abang tak silap. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Ilman Firdaus, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 11, dengan ucapan semoga menjadi anak yang baik dan diberikan rezeki yang banyak, diberikan kemudahan dalam urusan dan masa depan yang cemerlang buat satu-satunya buah hatinya. Dan kesempatan ini juga Uncle nak mengucapkan selamat hari jadi buat Ilman Firdaus. Semoga cerah masa depannya dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Dah lama abang tak meremang sepanjang perjalanan penceritaan. Cerita kali ini buatkan abang punya bulu tengkuk tegak aja daripada mula sampai habis. Abang tak tahu kenapa, mungkin hantu orang Arab kot. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.